Kalau korang suka mengikuti perkembangan filem di dunia, korang mesti tahu tentang filem-filem gangster yang ada di seluruh dunia. 5 kumpulan jenayah terancang di dunia. Ada yang sanggup bunuh kanak-kanak. Tapi kali ini kita akan cerita tentang, bukan tentang filem, tapi kita akan cerita tentang kisah gangster yang paling kejam yang ada di seluruh dunia. Pertama, Mafia Camorra Italia. Mafia paling berkuasa dan mampu mengawal ekonomi dengan keganasan. Korang tahu tak tentang filem The Good Father yang keluar pada tahun 1970-an? Untuk pengetahuan korang, filem ini mengisahkan tentang kisah hidup seorang ketua mafia yang berpusat di New York, dan kisah ini adalah merupakan inspirasi daripada sebuah kisah benar tau. Ideologi mafia berasal daripada negara Italia, yang mana satu geng mafia telah menguasai negara tersebut, dan mereka adalah Mafia Camorra. Camorra telah ditubuhkan pada abad ke-18 dan merupakan sebuah organisasi jenayah tertua dan terbesar yang Italia. Mereka terlibat dengan segala jenis jenayah yang wujud, tapi yang membuatkan mereka terkenal adalah aktiviti peras ugut. Geng mafia ini sering memeras ugut peniaga tempatan untuk tujuan uang perlindungan, dan sekiranya mereka enggan membayar, mereka sepatutnya bersyukur jika geng mafia tersebut hanya membakar rumah mereka sahaja dan bukan membunuh ahli keluarga mereka. Roberto Savioni, yang merupakan seorang wartawan jenayah dan pakar mafia, telah menyatakan bahwa Camorra adalah mafia yang paling berkuasa, dan disebabkan oleh itulah mereka mampu untuk mengawal ekonomi dengan keganasan. Kedua, Hells Angels USA. Gangster yang berselindung di sebalik image kelab permotoran. Samsing jalanan, atau lebih gemar kita panggil sebagai mat rempit, merupakan salah satu masalah sosial yang ada di negara di seluruh dunia. Tapi kita rasa ia tak cukup hebat macam kat Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, mereka ada klub motor berkuasa besar, Harley Davidson, yang digelar sebagai Hells Angels. Hells Angels ini bukanlah geng rempit hujung minggu, tetapi sindiket jenayah yang besar dan digeruni. Berselindung di sebalik image klub motosikal, tetapi sebaliknya mereka menguasai pelbagai aktiviti jenayah seperti pengedaran dan penjualan dadah, penyeludupan senjata api, dan pemerdagangan manusia. Namun yang aneh dan peliknya, Hells Angels ini turut mempunyai website mereka sendiri, dan keanggotaan mereka hanya dibuka untuk orang yang mempunyai kulit putih sahaja. Untuk mengetahui kedudukan siapa yang paling tinggi dalam geng ini, korang hanya perlu lihat pada lencana yang mereka gunakan. Sekiranya pada lencana mereka tertulis perkataan Di Coelho, ia melambangkan ahli geng tersebut telah melawan pegawai polis semasa mereka hendak ditangkap dan bersedia untuk membunuh pihak berkuasa. Rasa-rasanya Hells Angels ini ada tak cawangan kat negara ini. Ketiga, PCC Brazil. Kumpulan gangster yang hanya gunakan telepon bimbit untuk lakukan jenayah. Geng Piranha, atau dikenali sebagai Piranha Besar, merupakan 8 banduan yang telah menubuhkan geng Primeiro Comando da Capello, yang juga lebih dikenali sebagai PCC di kota São Paulo, yang terkenal dengan penindasan para banduan. Pada 2 Oktober 1992 telah berlaku pembunuhan beramai-ramai. Sebanyak 111 banduan dikatakan dibunuh di penjara Carandiru oleh pihak polis tentang yang cetuskan kewujudan organisasi PCC. Sindiket ini telah diwartakan sebagai sebuah sindiket jenayah yang terbesar di negara tersebut oleh kerajaan Brazil, dengan seramai 13.000 orang ahli keanggotaan setakat ini, dan ironinya seramai 6.000 ahli mereka sedang berada dalam penjara. Pada tahun 2001, setiap ahli PCC di 29 buah penjara di selatan negara telah menjalankan rusuhan yang meragut sebanyak 16 nyawa. Ketua mereka, yaitu Carlos Ambrosio, jalankan kegiatan ini dengan hanya menggunakan telepon bimbit dan satu panggilan telepon sahaja, menggunakan simbol yin dan yang dengan tujuan untuk mengimbangi elemen baik dan jahat. Geng ini sebenarnya ditubuhkan untuk menentang pertubuhan kerajaan seperti balai polis dan sistem kehakiman.
Pada bulan Mei 2006, satu kota Sao Paulo, huru-hara angkara mereka, kompleks bangunan kerajaan telah dibakar dan ramai anggota polis yang telah dibunuh dengan kejam. 4. Yakuza Jepun, kumpulan gangster yang harus memotong hujung jari mereka jika melakukan sebarang kesalahan. Korang mesti kenal dengan nama kumpulan gangster Yakuza kan? Sindiket jenayah terancang yang telah lama wujud di negara Jepun ini sememangnya sangat digeruni di seluruh dunia. Seperti yang kita tonton di dalam film, Yakuza merupakan organisasi yang sangat unik dan sopan, berbudi bicara tetapi kejam dan tak berperi kemanusiaan. Budaya rakyat Jepun diterapkan dalam elemen kesetiaan menjadi satu kode moral wajib bagi Yakuza. Setiap ahli baru diwajibkan untuk meninggalkan keluarga mereka bagi tujuan membuktikan kesetiaan mereka. Sebenarnya mudah untuk korang mengesan ahli Yakuza. Korang cuma perlu melihat pada anggota badan mereka yang pasti akan dipenuhi dengan tato, termasuklah kemaluan mereka. Kumpulan terbesar di bawah nama Yakuza yaitu Yamaguchi Gumi adalah sindiket jenayah terancang yang paling kaya di dunia. Mereka mengaut keuntungan berbilion-bilion dolar melalui pelbagai aktiviti jenayah seperti perasugut, pengedaran dada, perjudian, pelacuran dan pornografi. Sampaikan pasaran saham pun boleh dimanipulasi oleh sindiket ini tahu. Seterusnya, jika ada ahli yang melakukan kesilapan, maka ahli tersebut perlu melakukan yubit sume untuk menebus dosa mereka, yaitu mereka hanya perlu memotong ujung jari mereka. 5. Mara Salvatrucha, Los Angeles, membunuh tanpa mengira jantina dan umur seseorang. Bagi sesetengah orang, simbol rock mungkin sangat sinonim dengan musik heavy metal. Tetapi hati-hati, karena korang mungkin akan disalah anggap sebagai salah seorang ahli kepada sindiket jenayah yang paling kejam dan ganas yang ada di dunia. Kalau korang nak tahu, simbol ini merupakan pengenalan diri bagi sindiket jenayah antara bangsa yang dikenali sebagai Mara Salvatrucha atau lebih dikenali sebagai MS-13. Organisasi ini bermula di Los Angeles dengan diasaskan oleh pelarian daripada negara El Salvador. Tetapi pengaruh geng ini telah tersebar luas di negara Amerika Serikat dan juga benua Amerika Tengah, yang ahli seramai lebih 70.000 orang. Bertato di seluruh badan, geng ini menjalankan kegiatan penyeludupan dada dan senjata api. Rompakan bersenjata serta pembunuhan beramai-ramai adalah merupakan satu rutin harian mereka. Disebabkan kumpulan ini terlalu bahaya, pihak FBI terpaksa menumbuhkan sebuah pasukan khas untuk melawan mereka. Ya, hanya untuk melawan mereka sahaja tahu. Mara Salvatrucha sangat ganas dan tak berhati perut ketika jalankan operasi jenayah mereka. Tak kiralah wanita, kanak-kanak atau bayi pun akan dibunuh tanpa belas kasihan. Kes yang berlaku pada 23 Desember 2004, 6 orang ahli kumpulan ini menahan sebuah bas awam di negara Honduras dan telah lepaskan tembakan rambang yang telah mengorbankan kesemua nyawa 28 orang penumpang yang rata-ratanya adalah wanita dan kanak-kanak. Seterusnya, media barat juga pernah kecoh dengan dakwaan yang mana kumpulan ini sebenarnya telah bekerja sama dengan pihak Al-Qaeda untuk jalankan serangan ke atas Amerika Serikat. Untuk memasuki kumpulan ini, setiap ahli baru wajib dibelasa secara beramai-ramai selama 13 saat. Sekian dulu untuk hari ini ya guys. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi untuk edisi yang seterusnya. Bye-bye.